Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya jatuh kasih saya keadaan Pak Dwi tenang sekarang buat sementara waktu. Dan saya nak beri kesempatan ini untuk memberikan sedikit reaksi beberapa yang berlaku semalam. Saudara, saya telah mengulangi janji bahawa di bawah pentadbiran Pakatan Rakyat, Malaysia tidak akan menyaksikan lagi salah guna kuasa seperti mana kita perhatikan sekarang. Penahanan, penangkapan, penyiasatan dan pendakwaan yang bermotif politik akan menjadi sejarah. Pegawai polis, pendakwa yang bersama dengan apa jenis pakatan konspirasi untuk menghina dan mengaibkan sesiapa yang tidak bersalah akan tertakluk kepada undang-undang. Di Malaysia, kita mesti jamin hak asasi seperti mana dipertahankan dalam perlembagaan pada semua rakyat, semua kaum, bersama dengan badan kehakiman yang bebas dan kewibawaan penguasaan akan menjadi paksi. Oleh itu, motif dan pendakwaan politik terhadap saya insya-Allah akan menjadi pendakwaan terakhir seandainya kita menguasai pemerintahan. Sudah ada satu perkembangan baru yang membimbangkan, dan ini seperti mana sudah baca dalam pengakuan bersumpah Dr. Osman Abdul Hamid dari Hospital Pusrawi yang mencabar sekali lagi kewibawaan penyiasatan. Doktor ini dan keluarganya dinyatakan sedang bersembunyi kerana beliau mengalami penyiasatan polis dan menyebut nama-nama pegawai polis yang mengugut beliau, meminta beliau membuat keterangan palsu. Ini pernah berlaku pada tahun 1999. Dan walaupun ada pemimpin UMNO dan Barisan Nasional yang masih bertegil menolak kenyataan ini, saya rujuk kepada pengakuan bersumpah doktor yang bersembunyi. Saya bimbang dengan keselamatan diri beliau. Saya tidak mahu kes seperti mana PI Balasubramaniam berulang, hilang entah ke mana. Kalau ini terus berlaku dan ugutan polis diketepikan saja, bahkan dalam liputan media utama hanya disebut keterangan, tidak disebut bahawa Dr. Osman sebenarnya pertama mengesahkan perakuan beliau dalam pemeriksaan ke atas orang yang menuduh saya. Keduanya menyebut dengan terang bahawa ada usaha ugutan ke atasnya oleh pegawai polis. Ini cuba dipadamkan, melainkan dalam akhbar berbahasa Cina dan akhbar antarabangsa. Sebab itu saya menegaskan semula bahawa pendakwaan yang diajukan terhadap saya semalam hanya pengulangan cara dan kaedah yang dibuat pada tahun 1998.
Bedanya saya akui dia tidak sekeras itu kerana ternyata Jabatan Peguam Negara sendiri tidak mengambil satu semuanya semalam sebelum arahan lebih kuat lagi. Dia tidak begitu kasar. Dan kalau keterangan seperti mana yang kita perhatikan dari Dr. Osman Abdul Hamid, salah satu bukti contoh yang utama boleh cuba dipadamkan beliau kena ugutan. Apakah jaminan penyiasatan dan pendakwaan ini akan tulus dan tunduk kepada hukum? Perdana Menteri sendiri terlibat dalam kenyataan beliau. Ada yang kawan saya dan peguam mengatakan kepada saya, Perdana Menteri Abdullah Badawi harus dimaafkan kerana beliau tidak faham DNA. Lama baru dia tak tahu, menantu dia belum sampaikan maklumat. Dan mungkin juga kerana beliau tidak tahu apa pertuduhan itu. Katanya Rogol dia jadi mangsa. Dia tidak tahu bahawa kenyataan itu bercanggah dengan kertas pendakwaan. Jadi kenyataan itu bukan sahaja menunjukkan seorang pemimpin yang sama sekali tidak tahu, yang tidak faham kes, tetapi menunjukkan pendirian yang memihak dengan jelas. Tidak ada penegasan bahawa orang yang dituduh itu masih tidak bersalah sehingga diputuskan sebaliknya oleh mahkamah. Dan kalau ini arahan beliau, kita fahamlah mengapa pihak polis di bawah Musa Hasan begitu keras dengan cara memaksa dan mereka cipta keterangan. Saya nasihatkan Perdana Menteri dan Timbalan untuk tumpu perhatian menjawab tuduhan ke atas mereka dalam UMNO sendiri dan dalam di pihak yang lain, termasuk soal minyak Iraq, termasuk soal centrifuge yang melibatkan Taher dalam tahanan ISA yang belum terjawab sampai sekarang. Dan oleh demikian, pada akhirnya saya ingin mengajak rakan-rakan dalam Barisan Nasional untuk memberi sokongan kepada Pakatan Rakyat untuk memastikan harapan baru dan agenda ekonomi untuk semua rakyat. Saya mulai hujung minggu ini akan ke Pematang Pau, walaupun semua hotel di Putrajaya telah dibuat oleh Puteri UMNO dan UMNO. Kita hadapi masalah untuk dapat bilik hotel. Dilawan dengan seperti toke kaya susah. Tapi insyaAllah saya yakin kita akan dapat kemenangan dan saya dapat bersama dengan rakan-rakan saya keadilan PAS dan DAP pada 27 Ogos di Parlimen.